Dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan tugas saya Tan Sulin di KLIA untuk kita bersoal jawab tentang apa yang berlaku dalam sidang akhbar tadi. Sulin. Ya, Malina. Sulin, kalau ikutkan dalam sidang akhbar yang sebelum ini, yang 7 hari sebelum ini, kita tahu banyak keinginan media-media yang buat liputan di sana untuk mendapatkan maklumat tepat tentang apa yang terjadi kepada MH370 ini tidak dapat dipenuhi kerana apa yang pihak berkuasa boleh berikan adalah mereka tidak pasti, mereka belum sahkan, informasi tidak dapat dan sebagainya. Tetapi berdasarkan apa yang telah didedahkan oleh Perdana Menteri hari ini, bila Sulin mendengar, bagaimana Sulin melihat kesemua media ini memberi reaksi terhadap informasi baru, khususnya tentang spekulasi yang banyak berlega di luar sana tentang apa sebenarnya berlaku pada pesawat ini, Sulin? Okey, memandangkan kerana sudah masuk hari ke-8, perkembangan daripada MH370 tidak membuahkan sebarang hasil sehingga sidang media yang diumumkan yang dikendalikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tadi, kami tidak mempunyai sebarang lead sehinggalah ke hari ini, dan pastinya semua wartawan kita sedang sibuk untuk mengemaskinikan data dan juga maklumat terkini berkenaan penemuan bukti ataupun data satelit yang baru yang menunjukkan bahawa komunikasi terakhir daripada MH370 adalah pada pukul 8.11 pagi waktu Malaysia pada hari Sabtu 8 Mac ini, mengesahkan pesawat itu sebenarnya terbang lebih daripada 6 jam selepas hilang daripada radar pada sekitar 1.30 pagi. Namun berdasarkan jenis data ini, namun di data satelit tidak dapat mengesahkan lokasi sebenar MH370 dan namun signal distress sama ada ia memancarkan signal yang distress ataupun tidak masih tidak dapat dipastikan pada ketika ini. Dan nampaknya wartawan di sini memandangkan sidang media tadi hanya memaklumkan statement daripada Perdana Menteri, dan justru para wartawan di sini hanya boleh menunggu pada sidang media seterusnya pada pukul 5.30 petang nanti untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah daripada perkembangan yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, Malina. Sulin, adakah maklumat-maklumat baru diperoleh dalam sidang akhbar hari ini membuka ruang spekulasi yang lebih besar berkenaan apa yang mungkin berlaku pada MH370 sebelum kali terakhir isyarat dikesan oleh satelit? Sulin. Pastinya ini membuka bukan spekulasi, maknanya lebih kepada tanda tanya. Adakah pesawat ini hijack ataupun berlakunya rampasan pesawat? Kerana kita lihat banyak lead-lead yang menghala ke arah kemungkinan berlakunya perkara itu. Antaranya disebabkan oleh data radar yang menunjukkan bahawa apa yang pasti kajian forensik menunjukkan pesawat itu adalah mempunyai bukti bahawa ia patah balik dan menghala ke arah barat, ke arah semenanjung Malaysia sebelum menuju ke barat daya, dan mempunyai data ataupun bukti juga menunjukkan ada seseorang yang cuba mengalih ataupun mengalih laluan ataupun haluan pesawat berkenaan ke lokasi daripada lokasi asalnya. Namun Perdana Menteri tadi apabila mengulas mengenai dakwaan atau spekulasi hijack ini, katanya tegas Datuk Seri Najib bahawa mereka sedang menyiasat segala kemungkinan kenapa pesawat ini bertukar haluan. Namun tanda tanya adalah mungkin kenapa mendorong kepada spekulasi hijack ini adalah kerana berdasarkan maklumat data ACARS bahawa data ACARS ataupun Aircraft Communication Addressing and Reporting System ini dimatikan sebelum dikesan di pantai timur semenanjung Malaysia, dan apabila menghampiri sempadan Malaysia dan juga Vietnam, transponder juga dimatikan. Ini adalah perbuatan seperti disengajakan oleh seseorang dalam pesawat itu, dan juga timbul spekulasi kemungkinan seseorang dalam pesawat boleh mengemudikan kapal berkenaan dan telah mengambil alih. Namun kini sesetan lebih memfokuskan kepada penumpang dan juga anak kapal dalam pesawat berkenaan, Malina. Sulin, jangkaan sidang akhbar 5.30 ni, apakah jangkaan-jangkaannya? Apa soalan-soalan yang akan mungkin kita nak follow up dengan mereka yang berikan sidang akhbar tu nanti, Sulin?
Okey, kerana sebelum ini kami hanya diberitahu pada sidang media sebelum ini bahawa data terakhir ataupun transmisi daripada satelit yang terakhir yang diterima adalah pukul 1.07 pagi oleh pihak Boeing dan juga Rolls-Royce yang mengatakan ketika itu 1.07 pagi tidak menunjukkan bahawa keadaan pesawat adalah dalam keadaan normal. Dan sekarang kita melihat bahawa data terbaru bahawa maklumat menunjukkan ada data satelit yang menunjukkan komunikasi terakhir pesawat berkenaan adalah pada pukul 8.11 pagi dan ini menunjukkan gap yang begitu panjang iaitu jarak sehingga lebih boleh katakan 6 hingga 7 jam yang kami ingin mengetahui apa yang berlaku dalam jarak tempoh masa berkenaan dan juga mungkin dalam sidang media seterusnya ramai akan ingin mentanyakan dari segi technicality apakah jenis signal yang dihantar dan apakah antara data komunikasi yang telah dipancarkan oleh pesawat berkenaan dan mungkin juga selain daripada transponder dan juga ACRS apakah data-data ataupun maklumat lain yang boleh didapati daripada pesawat berkenaan tanpa dikemudikan atau tanpa dikawal oleh juru terbang dan ini merupakan tanda tanya untuk mengesan lebih lanjut lagi di lokasi manakah pesawat berkenaan kerana kita dapat tahu bahawa tadi pengumuman tadi juga memberitahu antara dua koridor yang mungkin akan mungkin berlakunya telekomunikasi data komunikasi yang terakhir iaitu di kawasan koridor utara dan juga yang meliputi kawasan Kazakhstan, Turkmenistan sehinggalah ke utara Thailand dan juga koridor selatan iaitu dari Indonesia sehinggalah ke selatan Lautan Hindi dan ini membuka lagi ruang mungkin pertanyaan daripada pihak media di sini mengapa pencarian dilakukan di kawasan Selat Melaka selama ini dan kini telah masuk lebih daripada 7 hari dan operasi berkenaan perlu dihentikan dan pihak berkuasa sedang menilai semula aset pertahanan untuk dijangka mungkin mereka akan kerahkan dari Laut Cina Selatan mungkin kedua lokasi atau dua koridor ini yang tak dikenal pasti kemungkinan pesawat berkenaan terakhir komunikasi dan juga mungkin lokasi terakhir yang boleh dikenal pasti dan ini akan menimbulkan mungkin lebih banyak soalan daripada media antarabangsa yang akan mempertikaikan dan juga mempersoalkan mengapa respon yang begitu lambat masuk setelah lebih 7 hari pencarian. Kini mereka terpaksa beralih kepada data ataupun maklumat terbaru yang diterima pada hari ini, Malina. Okey, baik. Terima kasih Sulin. Saya harapkan yang terbaik dalam misi Sulin mencari maklumat tambahan dalam sidang akhbar 5.30 nanti. Terima kasih Sulin dan kita akan berehat seketika kembali lagi selepas ini.